Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita masih lagi membincangkan tentang perkara yang ke-10, iaitu bersabar menghadapi provokasi. Dan kita ingin menekankan bahawa sesiapa yang mempunyai sifat sabar ini, sempurnalah imannya, sempurnalah agamanya sebagai seorang Muslim. Ini kerana sabar merangkumi 3 aspek yang utama dalam penghayatan agama, iaitu sabar dalam mengamalkan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam menghadapi musibah. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnul Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita ingin membincangkan sedikit maksud setiap satu daripada 3 perkara ini. Sabar dalam mengamalkan ketaatan. Okay, sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam menghadapi musibah. Okay. Bila kita sebut sabar dalam mengamalkan ketaatan, artinya jiwa kita adalah jiwa yang sering inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa seseorang itu sentiasa mengarahkan, menyuruh untuk buat benda yang tidak baik. Jadi kita kena sabar dalam melakukan ketaatan. Okay. So bila ada amalan taat yang perlu kita lakukan, kita kena buat walaupun kita rasa tak berapa selesa nak buat, jiwa kita meronta-ronta. Ajarkan diri jiwa kita, tekan di jiwa kita agar kemudian nanti jiwa kita akan dapat bergerak dengan mudah untuk melakukan ketaatan. Okey. Maksiat pula sebaliknya. Maksiat adalah perkara yang jiwa kita senang nak buat, kan? Senang nak buat. Nak tinggalkan bacaan Quran senang, nak tinggalkan solat senang. Tapi nak solat nak tu susah, kan? Okay. Bahkan nak mengumpat jadi senang, jadi sedap, senang hati. Jadi ini satu benda yang musibah sebenarnya. Apa yang kita kena buat ialah kita kena sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita nak mengumpat saja, kita kena ingat dosanya. Dengan itu kita akan menahan diri kita akan bersabar daripada melakukan dosa-dosa itu. Jangan mengumpat, jangan mengkeji, mengeji orang, jangan menjatuhkan maruah orang dan sebagainya. Dan sabar dalam musibah pula, seperti penyakit, kemiskinan, pemimpin yang zalim dan sebagainya, bukan bermaksud kita bertahan tanpa melakukan apa-apa untuk mengubah keadaan. Tidak. Sebaliknya, kita bersabar dalam menghadapi musibah. Artinya ialah kita redha dengan musibah yang melanda. Pertama sekali kena redha. Okay? Bermula pada saat yang pertama. Bukannya dah 10 hari baru kata, aku redha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 10 hari sebelum tu, maki hamun semua orang, marah-marah dan sana sini. Tidak. Tetapi, daripada musibah, daripada hentaman yang pertama itu, kita telah pun redha dengan musibah tersebut. Okay. Yang kedua, melakukan segala usaha yang termampu untuk mengubah nasib malang itu. Kita kena berusaha untuk mengubah nasib yang musibah yang menimpa pada kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, perlulah ditekankan bahawa usaha mengubah nasib yang malang hendaklah dilakukan bertepatan dengan garis panduan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Yang ubah nasib malang, jangan buat benda haram. Okay? Contohnya, apabila sakit, kita kena berubat. Caranya ialah dengan cara yang menepati syariah dan bukannya berjumpa dengan bomoh yang tidak solat, bomoh yang membaca jampi yang berunsur syirik dan khurafat. Tidak. Nak jumpa bomoh yang solat. Namanya bomoh lah, kan? Okay? Bomoh yang solat. Okay? Bomoh yang jampinya adalah daripada Quran dan Sunnah yang tak ada syirik. Okay? Itu tak apa. Bomoh yang muwahhid, yang bertauhid. Okay. Kemudian, mencari rezeki. Kita kena mempergiatkan usaha mencari rezeki. Tetapi, jangan mencuri, jangan meragut, jangan kita pecah amanah dan sebagainya. Tidak, kita cari rezeki dengan cara yang halal. Apabila berusaha menambah pendapatan, tingkatkanlah prestasi dan strategi dan janganlah merasuah ataupun menipu. Itu bukan kerjanya kita nak dapat dengan cara yang salah. Tetapi kita tingkatkan prestasi, tingkatkan strategi kita. Itu cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diajarkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi, sunnah Nabi SAW. Katakanlah kalau ditakdirkan ada pemimpin yang zalim atau mementingkan diri. Apa kita kena buat? Sampaikan nasihat kepadanya secara berhemah dan bersabarlah atas kezalimannya dan sikapnya yang mementingkan diri. Janganlah menghasut masyarakat untuk membenci pemimpin. Janganlah juga menghasut masyarakat untuk berdemonstrasi, meluahkan kemarahan terhadap kezaliman pemerintah. Apatah lagi memberontak. Itu semua adalah bukan cara ahli sunnah wal jamaah. Okay? Jadi kita jangan tambah musibah dengan musibah, tetapi kita selesaikan sesuatu musibah itu dengan perbuatan yang mengundang keredaan dan bukannya perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam.